Assalamualaikum dan hai. Hari ini nama saya Muhammad Hakimi Arif bin Romi. Dan dalam video ini saya akan terangkan secara ringkas cara penyelesaian untuk assignment 2 bagi kursus KT 24703. Untuk kita mula untuk question 1. Untuk question 1 ni dia bertentang tentang Hamming code, error correction, check bits. This question is about Hamming code, iaitu teknik yang digunakan untuk mengesan dan membetulkan ralat dalam data yang disimpan di memori. Yang pertama, the first, data bit dan check bits disusun mengikut peraturan Hamming code. Check bits ni dia diletakkan pada posisi kedua, iaitu bit 1, 2, 4 dan 8. Manakala posisi lain dengan data bits. Seterusnya kita kira sindrom bits, yaitu P1, P2, P4 dan P8. Setiap pariti bit akan menyemak bit tertentu menggunakan operasi XOR. Selepas semua sindrom bits ini dikira, kita gabungkan sebagai P8, P4, P2, P1 dan kita mendapat hasil yaitu 1100 dalam bentuk binary lah. Manakala kalau 1100 ni dalam bentuk binary, apabila ditukar kepada desimal, nilainya ialah 12. Bermaksud di sini ralat ni berlaku pada bit yang ke-12. So kita dapat begitu. Untuk membetulkan ralat, kita hanya perlu flip ke bit 12 je. Selepas pembetulan, kita boleh dapat semula data yang asal disimpan. Apabila sudah kita buat pembetulan, kita akan dapat data asal yang disimpan. Bagi saya, daripada soalan ni, saya faham bagaimana Hamming code ni boleh membetulkan single bit error dan memastikan data yang disimpan ni akan jadi lebih tepat. Kita move kepada question 2. Seterusnya kita pindah kepada question 2, yaitu Booth algorithm. Soalan ni dia memerlukan kita mendaraf negatif 14 dan negatif 6 menggunakan Booth algorithm dengan 5 bit words length. Pertama sekali, kedua-dua nombor negatif ni ditukar kepada 2s complement, multiplikan M menjadi 1010 dan multiply Q menjadi 1110. Seterusnya kita analyze Booth algorithm dengan A 00000 dan Q 11010 dan Q minus dengan 1 sama dengan 0. Algoritma ni berjalan sebanyak 5 cycle. Dia bersamaan dengan bilangan bit. Untuk setiap cycle kita periksa nilai Q0 dan Q minus 1. Jika 01 kita tambah M. Jika 10 kita tolak M. Jika 00 atau 11 kita buat arithmetic shift right. Selepas semua cycle selesai, kita dapat hasil binary akhir. Apabila ditukar kepada desimal, jawapannya ialah 84. Iaitu hasil darab yang betul. Bagi negatif 14, darab negatif 6.
untuk soalan ini membantu saya memahami bagaimana bot algoritma ini memudahkan signal multiplication dalam sistem komputer. Oke, seterusnya kita pindah untuk question 3. Question 3. Okay, question 3 ni dia table. Soalan ni dia menggunakan restoring division algorithm untuk membahagi 10 dengan 5 menggunakan 4 bit words. Okey. Pada permulaan ni register kita set seperti macam A sama dengan 000 dan Q 1010. Manakala untuk M pula kita set 0101. Okey. Untuk setiap step, gabungan antara A dan Q akan di-shift ke kiri. Kemudian pula M ditolak daripada A. Okey. Jika nilai A ni menjadi negatif, A akan pulih dengan menambah M semula. Dan bit terakhir Q akan disetkan kepada 0. Kepada kosong lah. Okey. Jika A positif, nilai tersebut kekal dan bit terakhir Q disetkan kepada nombor 1. Okay. Selepas step ni selesai, kita dapat final calculation. Kita dapat cotin magnitude ni sama dengan 2. Dan reminder ni kita dapat 0, kosong. Okay. Oleh sebab pembagian negatif, maka hasil bagian akhir ialah negatif 2. Okey, daripada soalan nombor 3 ni, question 3. Daripada soalan ni saya lebih faham bagaimana proses pembahagian dilakukan di peringkat hardware. Dan kita pergi kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan yang keempat. Okay. Soalan ni dia berkaitan dengan addressing modes dalam instruction processor. Okey. Processor ni jenis menggunakan 16 bit instruction format yang mengandungi opcode, register field, address field. Okey. Opcode yang diberi jenis mewakili kepada load instruction. Untuk immediate addressing, operan value diambil terus daripada instruction, iaitu seperti kita nampak operan value dia equal 0 darab 4D. Manakala pula untuk direct addressing, address field menunjukkan lokasi memori. Effective address ialah 0 darab 4D. Dan operan value yang diambil dari memori ialah 0 darab A1. Ini untuk direct addressing. Okey. Manakala pula untuk register indirect addressing ni, register ni ya digunakan ialah R2. Dan effective address ialah kandungan R2 ni 0 darab 2B. Dan operan value yang diperoleh daripada memori ni ialah 0 darab 5C. Okey, berkaitan dengan question 4 ni, addressing mode ni, soalan ni dia meningkatkan saya punya kefahaman tentang bagaimana addressing mode yang berbeza mempengaruhi cara yang diakses. Okey, that is a brief explanation for all question in assignment 2. And sekian, terima kasih.